Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam bab 2, reka bentuk. Kali ini kita akan bincangkan topik 2.2, faktor reka bentuk. Reka bentuk suatu produk perlu mengambil kira faktor-faktor berikut: manusia, fungsi, estetika, kekuatan dan bahan. Itu ada 5 faktor reka bentuk. Baik, kita lihat dulu faktor reka bentuk yang pertama, iaitu manusia. Faktor manusia dalam reka bentuk merupakan satu kajian interaksi antara manusia, produk dan persekitaran. Faktor ini merupakan satu bidang yang dipanggil ergonomik. Antara perkara yang diambil kira dalam faktor manusia ialah: pertama, saiz dan bentuk, iaitu mengikut kesesuaian pengguna. Kedua, pergerakan manusia, penggunaan ketika berjalan, berlari, duduk dan sebagainya. Ini ialah pergerakan manusia. Manusia itu dia duduk, bergerak. Bergerak tu sama ada berlari, berjalan dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga, umur. Sama ada pengguna itu adalah kanak-kanak, orang dewasa ataupun orang tua ataupun warga emas. Keempat, pengguna kurang upaya, memudahkan penggunaan. Kalau kita tengok sekarang ni, banyak tempat-tempat ataupun reka bentuk dah menyediakan untuk golongan kurang upaya ni. Contohnya tempat parking, ada tempat parking orang kurang upaya. Tandas, ada tandas untuk orang kurang upaya. Begitu juga dekat mana-mana pejabat, ada bahagian-bahagian untuk orang kurang upaya. Ini reka bentuk untuk orang ataupun golongan kurang upaya ni. Yang kelima, keselamatan dan kesihatan. Mengurangkan risiko yang berbahaya kepada manusia. Contohnya, ketinggian kerusi boleh dilaras dan bentuk kerusi yang mengikut postur badan. Ini ialah mengikut faktor manusia. Untuk membolehkan pereka bentuk mengambil kira faktor manusia, ukuran purata bahagian badan manusia perlu digunakan pada reka bentuk. Ukuran purata bahagian badan manusia. Itu. Ukuran purata ini akan menunjukkan data seperti purata ketinggian, berat badan, panjang kaki dan tangan manusia mengikut faktor seperti umur dan jantina. Baik, kita lihat rajah 2.3, di mana rajah ini akan menunjukkan reka bentuk meja dan kerusi yang ergonomik. Pertama, kita lihat dulu ketinggian A, bahagian A. Kita tengok yang ni, A. Ketinggian meja yang betul memastikan keselesaan capaian papan kekunci dan menulis. Meja ni dia perlu ketinggian yang sesuai. Ketinggian yang sesuai ini akan memberi keselesaan kepada kita untuk membuat kerja apabila melibatkan komputer, di mana kita senang nak guna keyboard ataupun papan kekunci, senang untuk menulis dan senang untuk melihat kepada monitor. Baik, yang kedua, B. Kedudukan monitor pada jarak dan sudut yang sesuai dengan pengguna. Yang ini, meja komputer, kalau kita tengok yang ada di pasaran ataupun di mana-mana, dia akan meletakkan tempat monitor ni berada pada kecondongan-kecondongan tertentu supaya dapat memberikan sudut yang sesuai untuk pengguna. Kemudian C.
Bahagian penyandar penyokong tulang belakang mengikut postur yang betul. Ini pada kerusi. Di mana kerusi ini pada penyandar dia dah dibentukkan mengikut bentuk bahagian belakang badan kita. Supaya kita dapat bersandar dalam keadaan yang selesa. Kemudian di tempat duduk kerusi pada ketinggian yang selesa. Ia boleh dilaras mengikut ketinggian pengguna. Itu sebab satu kerusi yang baik, dia boleh dilaraskan mengikut ketinggian. Di mana pengguna senang untuk duduk, berasa selesa apabila duduk, senang nak bangun. Kalau terlalu rendah, susah nak bangun kan. Baik. Yang ke-5, bucu meja direka bentuk tidak tajam untuk tujuan keselamatan. Bucu meja ni dah dibulatkan sikit supaya dia tak tajam. Apabila kena bahagian-bahagian badan kita, kalau tajam, dia akan menyebabkan kecederaan ataupun paling tidak kita akan rasa sakit apabila kena bahagian bucu meja ni. Kemudian F, saiz meja yang sesuai untuk membantu capaian. Bukan terlalu besar di mana keyboard kita berada jauh daripada kita. Begitu juga dengan monitor berada jauh sampai kita tak boleh nak nampak dengan jelas. Dia mesti saiz yang sesuai, di mana boleh letak keyboard, boleh letak monitor, boleh letak CPU dalam keadaan yang selesa. Kita boleh mencapai semua benda-benda ni. Boleh melihat semua benda-benda ni dan ada sedikit ruang untuk menulis. Itu ialah reka bentuk meja dan kerusi yang mengambil kira faktor manusia. Faktor reka bentuk yang kedua ialah fungsi. Dalam proses mereka bentuk, seseorang pereka bentuk perlu mengenal pasti tujuan dan fungsi produk yang ingin direka bentuk. Bagi memastikan produk yang dihasilkan berfungsi dan dapat menyelesaikan masalah pengguna, 3 aspek fungsi perlu dianalisis. Yang pertama, tujuan. Kedua, penggunaan. Dan yang ketiga ialah ukuran. Contohnya, kasut sukan direka bentuk mengikut kesesuaian aktiviti sukan menggunakan bahan yang tahan lasak dan tidak mudah koyak. Reka bentuk kasut keselamatan pula mengambil kira faktor keselamatan dalam aktiviti seharian pengguna. Biasanya dilengkapi dengan besi di bahagian hadapan bagi melindungi jari kaki dan di bahagian bawah kasut. Rajah 2.4 menunjukkan fungsi bahagian ataupun bahan kasut keselamatan dan rajah 2.5 menunjukkan fungsi kasut sukan. Baik, kita tengok dulu rajah 2.4 kasut keselamatan. Kalau kita tengok ini ada beberapa bahagian diambil kira. Pertama, bahagian hadapan kasut tu. Ni bahagian hadapan kasut. Diletakkan pelindung besi. Diletakkan pelindung besi yang tahan hentakan hingga 200 Joule. Di mana kalau ada bahan-bahan yang berat jatuh bahagian dan menimpa bahagian hadapan kaki kita, apabila kita memakai kasut ni, dia terlindung oleh pelindung besi ni daripada kecederaan. Itu tujuan dia. Yang kedua, ni dia, reka bentuk sokongan pergelangan kaki. Bila kita pakai, bahagian pergelangan kaki kita akan rasa lebih selesa. Lebih selesa. Kemudian diletakkan pelapis span. Ni, pelapis span dan kulit lembut untuk melindungi tendon dan buku lali. Ini supaya bahagian ni apabila terkena bahagian-bahagian macam kita tersepak, bahagian buku lali kita terkena benda-benda yang keras ke, dia dapat melindungi tendon bahagian belakang kaki kita
dan juga buku lali ni daripada tercedera. Kemudian di bahagian tapak kasut, bahagian tapak kasut, getah ringan vulcanized nitrile rubber VNR dengan corak anti gelincir. Di bahagian bawah tapak tu diletakkan corak supaya tak mudah tergelincir. Begitu juga berat tapak kasut ni, dengan menggunakan getah ni dia akan jadi lebih ringan. Lebih ringan. Jadi kita bergerak dengan keadaan yang selesa untuk mengangkat kasut ni, ya. Kemudian bahagian lapisan tengah, ni bahagian yang berwarna merah tu diletakkan lapisan besi. Lapisan besi, tujuan dia supaya kalau kita bekerja, terutamanya yang bekerja di bengkel, bekerja sebagai tukang rumah ke sebagainya, di mana kita akan terdedah kepada bahaya besi-besi tajam. Apabila kita terpijak, lapisan besi di tengah ni akan melindungi tapak kaki kita daripada terkena dengan paku ataupun mana-mana besi yang tajam. Ini ialah kasut keselamatan. Kemudian kita lihat pula rajah 2.5, fungsi kasut sukan. Ya. Kasut sukan ni dia menggunakan bahan yang berbeza daripada kasut keselamatan, di mana fabrik yang ni, untuk dibentuk kasut ni mempunyai pengaliran udara yang baik. Kalau kita tengok fabrik untuk kasut sukan ni, kalau kita tengok seolah-olah dia membenarkan udara keluar masuk daripada dalam dan luar kasut, supaya kita akan jadi lebih selesa apabila keadaan berpeluh. Kemudian di bahagian tapak ni, cushion gel untuk menyerap hentakan ketika berlari. Ketika berlari, kita akan rasa selesa apabila kita mendaratkan kaki kita di atas tanah. Apabila cushion ni menyerap hentakan daripada kaki kita kepada tanah. Kemudian ni, bentuk tapak yang mengikut pergerakan kaki ketika berlari. Di bahagian depan tu dia selesa. Dia boleh mengikut bentuk pergerakan kaki, sama ada kaki kita lurus ataupun membengkok. Jadi tapak ni dia fleksibel. Dia senang dibengkokkan, senang diluruskan. Ya. Ini ialah fungsi kasut sukan. Itu berkenaan dengan faktor fungsi.